minta pertolongan, lindung daripada beberapa perkara. Salah satu daripada doa Nabi, minta lindung daripada azab neraka Jahannam, azab kubur, fitnah dunia dan fitnah rusak, iaitu Dajjal. Fitnah dunia adalah macam kita kata, yang ada berlaku lah ni. Ramai orang nak dunia jadi hamba, ramai orang nak dunia sampai gadai prinsip, ramai orang nak dunia sampai dia tak heran lah halal haram dosa pahala dia buat apa saja. Ustaz, Ya. yang doa tu min fitnati masih Dajjal. Masih tu Masih dia gelaran Al-Masih sebab tak dapat. Jadi belajar ni pun jenis mereka tak dapat juga. Al-Masih ni juga dikatakan dia mai tu dalam keadaan dia ni tak dapat, dia mai dalam keadaan Allah Ta'ala lahirkan dia tu memang untuk jadi ujian. Ada ulama kata Masih Dajjal ni dia bukan masuk neraka, masuk syurga. Dia didatangkan Allah Ta'ala untuk cubaan. Jadi bila dia ditikam oleh Nabi Isa tu, dia akan hilang itu. Dia tidak dibebankan dengan dosa pahala, dia tidak akan masuk neraka dan syurga. Dia ni Dajjal hanya datang untuk menguji iman orang di zaman itu, akhir zaman. Jadi gelaran Al-Masih dikatakan gelaran yang sama dengan Isa. Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Dajjal. Dua yang digelar dengan Al-Masih. Jadi untuk guru kita kata, Syekh Fahmi kata, Masih ni pertamanya kerana dia tidak ada bapa, itulah dipanggil Al-Masih. Tidak ada bapa. Tiba-tiba dia muncul, dia lahir, dia mentah, dia mentadbir, tak tahu daripada mana. Ada yang kata, tapi yang tak sahih. Hadis-hadis yang kata dia ni anak kau tu daripada keturunan kau ni, rambut pintin apa semua tu, ada juga disebutkan, tapi dia bukan main daripada yang sahih. Begitulah juga kita kata hadis-hadis tentang Al-Mahdi apa semua tu ada. Nanti kita sentuh sikit. Jadi yang ni kita sentuh dulu sebab dia Imam Ibn Hajar kata yang pertama. Jadi itu jawab daripada PI untuk nak tahu pasal apa dia dipanggil Al-Masih. Nabi Muhammad pun sebut dalam hadis Al-Masih Dajjal. Ya? Tahun Masih, makna tahun Masih Isa. Jadi tahun Masihi ni dia tahun kelahiran Al-Masih wa Isa. Al-Masih wa Isa ialah kelahiran Nabi Isa yang tanpa bapa, dikira tahun Masihi. Jadi dipanggil tahun Masihi di sisi kita lah tahun kelahiran Masih Isa. Jadi kalau lah ni 2014, makna dia umur dia 2014. Sebab dia dikira tahun Masihi ni pada kelahiran dia, hari pertama dia lahir. Itu dikira tahun. Jadi Nabi Muhammad zaman Sayyidina Umar nak kira tahun Islam. Jadi dia bagi cadangan, adanya kata kita kira daripada Nabi lahir, daripada dia tak menerima. Cadangan yang kedua, kita kira daripada Nabi hijrah, dia terima. Daripada hijrah tu dia kira tahun Islam. Tapi Islam ni kira daripada mana? Bulan. Masihi dikira daripada matahari. Dia kira ukuran kiraan matahari. Kita kiraan bulan, Qamariyah. Jadi kalau hukum fiqah banyak Qamariyah. Kalau laki tinggal 4 bulan, Qamariyah. Tanpa nafkah, tanpa surat, khabar, berita apa, maka dia pergi pejabat agama, bayar RM1 ke RM10 ke, jatuh talak dengan talak khuluk, tebus talak. Pasal kita dah baca dalam taklid. Dalam taklid kita menikah dulu, siapa yang dah menikah dah baca, iaitu apabila aku tinggal isteriku tanpa nafkah, tanpa khabar berita selama 4 bulan Qamariyah. Itu Qamariyah kiraan bulan, maka jatuh talak khuluk, talak khul'i, talak khuluk. Baik. Dia tubuh jadi tu. Ya. Dia macam kes yang investigasi tu kosong. Yang mati, tak mati dia kata 4 bulan boleh turunkan dia mati. Maksudnya dia kisah tu lah. Ya. Dia 4 bulan ke 4 tahun kalau hilang 4 tahun. 4 tahun ya. Hilang 4 tahun baru boleh claim kata janda. Itu dia ambil daripada hukum fiqah.
yang kata siapa nak hilang orang tak balik ni, dia bukan 4 bulan tu, dia kira 4 tahun baru boleh sembahyang jenazah, baru boleh sembahyang gaib. Sembahyang jenazah gaib tu baru boleh. Kemudian yang kata bini ni barulah boleh untuk kahwin atau dikira sebagai kena iddah dulu. Tambah lagi, ada setengah mazhab betul tambah lagi 4 bulan, 4 tahun tu selesai, kemudian tambah lagi dengan iddah yang lain, lepas tu barulah dia boleh kahwin. Begitulah juga pusaka dia, tak boleh beraid selama 4 tahun. Itu ada dalam fiqh, dalam hadis disanad kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang hilang. Nah, kena tunggu sampai 4 tahun. Nah, bukan 4 bulan. Ni 4 bulan. Ni 4 bulan dalam fikih talak qul'i. Mereka yang kena tinggal pasal apa? Bersangkut dengan masalah yang dipanggil sebagai nafkah apa semua. Tapi tu hak perempuan, kalau dia tak pi tak jatuh. Tu kalau perempuan tak tahan, dia pi ke pejabat, maka jatuh lah. Kalau dia tak pi tak jatuh. Nah, syarat dia pi bayar, tebus talak lah bila bayar. Kalau dia tak pi tak bayar, tak ada apa-apa, tunggulah sampai 4 tahun ke apa tahun, laki dia balik jadi laki dia lagi lah, tak ada akad apa lah. Tapi kalau dia pi pas 4 bulan tu, dia pi bayar ke pejabat agama, barulah dia jadi baik. Yang kedua, amalan kita nak berhadapan dengan Tuhan tu masih faham elok. Dan yang keduanya, amalannya ialah disebutkan bahawasanya membaca surah Al-Kahfi, yang disebutkan hafal 10 ayat yang pertama. Ada riwayat yang kedua kata baca atau hafal 10 yang kedua. Sebab disebutkan hadis ini bahawasanya sesiapa yang menghafal 10 ayat surah Kahfi yang pertama terselamat daripada fitnah Dajjal. Itu hadis dia. Man hafidha ashru awakhir min suratil Kahfi usima min fitnatid Dajjal. Siapa yang menghafaz 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi, diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Itu satu. Hadis yang kedua, ada disebutkan dalam hadis yang kedua, akhir pula. Yang kedua akhir pula disebutkan bahawasanya man hafiza akhir ashrul awakhir, 10 ayat yang ke akhir, 10 ayat yang akhir, maka diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Mula ayat daripada surah 1 sampai 10, dan yang ujung tu mula dengan ayat 101 hingga 110. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'un as-sam'a. Itu dipanggil, ada di sini dipanggil khilaf riwayat 2. Jadi macam mana kita nak selamat? Dua-dua ni kita hafal insya-Allah. Wa fi riwayatin min akhiril kahfi. Riwayat yang pertama Muslim kata hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Riwayat yang kedua 10 ayatin min akhiri suratil kahfi usima minad dajjal. Jadi nak selamat masa masih ada, maka kita bolehlah pelengkap diri kita dengan hafal dua-dua ni. Bukan banyak 10 pertama, 10 yang kedua. Hafizah, bukan qara'a, bukan tala. Tala makna baca, bukan tala orang ni tak. Tala baca. Tala tu dalam bahasa Arab dipanggil baca, membaca. Daripada perkataan tilawah. Wa man tala wa man qara'a, dak, dia kata wa man hafizah, menghafaz. 10 ayatin, 10 ayat daripada awal surah Kahfi sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Takat tu kita berhenti.
maka hafal surah tu. Dan ayat yang kedua 10 yang akhir, allazina kanat allazi tadi kita sebut tu ayat berkaitan yang akhir tu, saya hafal 3 ayat dia. Yang awal tak hafal. Nah, 101 dengan sampai 110 tu tak hafal. 107 sampai 110 hafal. Tu kita selalu baca innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia mula di situ. Tapi yang kena hafal sebenarnya dia mula daripada ayat 101, no? Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ini adalah merupakan cara untuk kita menyelamatkan daripada fitnah Dajjal. Baik. Yang kata disebutkan bahawasanya nak kenal Dajjal itu cara-cara yang kita sebutkan Rasulullah SAW beritahu. Nak selamat, pertama sekali dia bagi kita pengetahuan. Nak faham dia ni, dia terkenal dengan pendustaan, konspirasi, penipuan. Dia makna kata kita kenal. Saya tu saya sebutkan bahawasanya yang tersirat di sebalik tersurat. Sebab dia jenis dia Dajjal ni, dia yang tersirat dia tu yang sebenar, yang dia tersurat tu dia bohong, itu palsu. Contohnya Nabi sebut syurga dia adalah neraka bagi kamu sebenar, manakala neraka dia tu adalah syurgamu. Berbahagialah mereka yang memilih neraka Dajjal, sebab itulah syurga bagi mereka. Dan celakalah mereka yang memilih syurga Dajjal, itu adalah neraka bagi orang itu. Jadi itu yang pertama sekali. Nak hadapan, kita kena tipu daya dia. Dia pendusta, dia pembohong. Jadi kalau siapa yang lemah tak tahu nak hidup pembohongannya, iman. Siapa yang lemah tak tahu dia punya pendustaan dia tu, tak tahu. Mereka yang kuat dengan petunjuk Allah akan mudah menghidup penipuan dan pendustaannya. Yang kedua, ditulis di atas kepala dia kafarah secara tak sambung. Nampak di dahi. Kafarah, kafir. Kalau kita sambung kafir. Di mana tulisan ini boleh dibaca oleh Muslim, sama ada yang pandai baca atau tidak. Jadi kalau orang yang Muslim betul-betul tak terpedaya dengan godaannya, apatah lagi nak mengaku dia sebagai Tuhan. Mungkin yang Muslim pada nama saja yang akan mengaku. Tapi kalau Muslim dia ajak, dia pakai ajaran Islam, dia pegang agama, dia dapat pesan. Tidak mudah untuk ditipu. Tapi yang mudah mereka yang Islam hanya pada nama. Sebab tu Nabi kata akhir zaman nanti tidak kekal Islam melainkan hanya pada nama. Amalan Islam langsung tak ada. Nama asli Islam, tapi amalan tak ada. Nama Muhammad tapi amalan tak ada macam Muhammad langsung. Sembahyang apa tak ada. Dalam satu hadis Nabi sebut, sayati 'ala nas sama tu la yabqal Islam illa ismu. Tidak kekal Islam melainkan hanya pada nama. La yabqal Quran illa rasmu. Tidak kekal Quran melainkan hanya tulisan. Baca tak tidak, faham lagi tak, amal lagi jauh. Pada saat itu barangkali orang yang teruk Islamnya tu tak boleh baca dah. Kafara tu boleh dia tahu, dan dia tak boleh nak buat keputusan bahawa dia ni jangan mengaku Tuhan. Pasal dia dia tak mampu. Pasal apa? Kerana dia mula tinggal agama, mula tinggal pegangan agama. Orang Islam yang baik, dia boleh untuk mengelak diri daripada terpedaya. Yang ketiga, cara kita nak mengenali dia, nak tak mudah untuk ditipu dia, ialah dikatakan menghindarkan diri daripadanya. Kita boleh elak daripada Dajjal ni, kita hindar daripadanya. Macam mana? Sama ada pergi ke Mekah atau Madinah, atau duduk di rumah. Jangan bergaul langsung dengan masyarakat yang telah tergoda
uzlah dalam rumah kita. Oleh fitnah dajjal, jangan duk bercampur dengan pokok-pokok di sekeliling kita tu. Dan hendaklah ia menghalang golongan perempuan dari keluar rumah. Kebanyakan pengikut dajjal terdiri daripada golongan jahil dan golongan perempuan. Tersebut dalam sebuah hadis yang dimuatkan dalam kitab Al-Isya'ah, tapi hadis ini taklah sahih, tapi ada dalam kitab Al-Isya'ah. Wa inna akthara ma yattabi'uhu al-a'rabu wan nisa. Yang paling ramai ikut dia ialah di kalangan Arab Bedui dan perempuan. Hatta inna rajula yurawidu ummahu wa bintahu wa ukhtahu wa ammatahu fayusiquhunna ribatan maqafata an yakhrujna ilaihi. Dan sehingga seorang lelaki memujuk ibunya, anaknya dan yang perempuan ibu saudaranya, ia terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka jangan keluar menemuinya. Dia teringin nak keluar, sampai kita ni kena ikat dia bah. Jangan bagi dia keluar. Kalau keluar jahanam. Sahih dia pakai ikut dajjal, dia akan tinggal kita. Nah, sampai situ masa disebutkan dalam hadis tu Al-Isya'ah dan kitab tersebut muka surat 127, dikatakan bahawasanya seorang lelaki yang baik, yang kuat agama, sampai terpaksa ikat muknakan dia ibu dia yang perempuan, anak perempuan, ibu saudara dia yang perempuan, muknakan dia tu untuk tak mau bagi keluar daripada rumah, takut terpengaruh dengan dajjal. Itu 2-3 cara yang dikatakan nak selamat diri. Pergi ke Mekah, duduk di Mekah, duduk di Madinah, ada hadis sahih dia tak boleh masuk. Siapa duduk sana, alhamdulillah. Tapi dia akan pergi Madinah, dia akan tak kaki dia di Madinah, bergegak Madinah. Orang-orang yang tak tahan keluar pergi mendapatkan dia. Dia menyaring orang betul-betul beriman saja tahan duduk di Madinah tu, dia pun akan kekal di situ. Mana itu orang beriman. Yang tak beriman semua akan cabut pergi. Bila dia letak kaki dia tu berlaku gerak gempa, bergoyang di Madinah. Yang tak tahan pening kepala, lari keluar. Bila lari keluar boleh kata yang tinggal itu hanya orang yang beriman. Jadi puak-puak semana pun yang tak boleh duduk, kata dia boleh hidup selamat duduk di sana, tak tentu lagi. Kalau duduk sana mampu, tak beriman, keluar jugalah pada hari itu. Kalau duduk sana betul-betul ikut Nabi, tak apa, insya-Allah selamat. Yang keempat kita tadi baca surah Kahfi. Jadi dengan doa tadi kita bagi keempat dan kelima, baca atau hafal 10 pertama, 10 akhir, dan doa yang kita bagi tahu tadi dalam riwayat Imam Muslim. Baik. Tentang kita nak sentuh beberapa tajuk lagi tentang Dajjal ni, sebab inilah yang panjang. Manakala yang lain-lain tu berturut-turut selepas pada itu, dan cerita tentang Ya'juj Ma'juj, keluar matahari daripada sebelah barat. Matahari keluar pada sebelah barat ni dikatakan hanya pada satu hari saja, bukan tiap-tiap hari keluar sebelah barat. Makna kata dia keluar satu hari, orang yang cam, orang yang tahu saja. Lepas tu dia balik semula kepada keluar pada tempat dia seperti biasa. Itu yang kata waktu itu tutup segala taubat tidak diampunkan lagi. 2 taubat tidak diampun. Satu bila nyawa sampai ke wara-wara, itu dalam dipanggil kiamat kecil. Yang kedua ialah bila matahari terbit daripada sebelah barat. Start daripada situ lah. Lepas pada tu esok tu naik matahari sebelah timur balik pun tak diampun dah. Sebelum daripada tu yang kata pintu taubat terbuka, selepas daripada itu tertutup pintu taubat. Itu cerita tentang matahari naik sebelah barat. Ada yang kata teori duk kata semakin mengenjak ke barat dah nampak kita punya matahari ni pun, kajian duk sebut kan, mana dah nampak dia punya nak pergi ke sana. Bila sampai sana dia terbit sebelah tu. Oleh kerana sibuk hidup dunia ni, sampai ayat Allah ni kita tak nak tengok. Sedangkan Allah sebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan li ulil albab. Hari ni hidup kita terlampau ligan dunia, ligan kebendaan, sampai tanah Allah tu pun kita tak alert.
matahari dan bintang pun kita tak nak tengok. Siapa yang tengok bulan, siapa yang tengok langit lari? Orang duk tengok jalan raya, orang duk tengok duit ringgit, orang duk tengok profit. Orang tak tengok tanda-tanda Allah. Sebab tu ramai yang tenggelam tak tahu. Matahari terbit betul. Matahari terbit sebelah barat. Sebab kita tak tengoklah tanda-tanda kebesaran Allah. Duk nampak kebesaran manusia. Duk nampak bangunan hebat, duk nampak bangunan tinggi, duk nampak itu. Dan kita di Banak, di Pekan ni bukan nampak sangat kebesaran Allah. Ayam pokok pun tak nampak. Tak dengar kita di mana? Dunia jauh. Dia jauh dengan sign of the creator. Tanda-tanda daripada pencipta. Baik, itu yang kata inna fi khalqis samawati. Matahari, bulan itu tanda. Sebab tu Allah sebut tadi di awal tadi kita sebut bulan. Tanda nak kiamat tengok bulan. Tanda yang kedua Nabi sebut dalam hadis, tengok matahari naik sebelah barat. Jadi nak jam tu satu hari tu, orang yang sembahyang malam, orang yang dah bersedia, yang dah tahajud, mereka ni dia bersedia tengok. Sebab itulah di antara kita nak balik zaman, kita kena ada balik hidup dengan alam ini. Lepas tu ada orang kata nak berjaya di akhir zaman ni, dia kena duduk dengan balik kepada alam, lihat tanda-tanda kebesaran Allah di kaki bukit, di kampung-kampung, di pondok-pondok. Sebab tu ada disebutkan kena buat perkampungan Islam, iaitu yang disebut oleh Syekh Imran Hussein. Dia kata kita kena buat perkampungan saja. Orang nak selamat daripada fitnah Dajjal, orang yang nak dapat ilmu akhir zaman, dia kata dia kena duduk di kampung, di satu perkampungan, makannya daripada sumber asli, minum air telaga, makan pun menatang-menatang yang dia bela, makanan sayur-sayuran yang dia tanam, padi yang dia buat. Itulah dia mereka-mereka yang akan boleh menguasai ilmu akhirus zaman, ilmu akhir zaman. Sebab mata hati mereka, mata penglihatan mereka sentiasa berinteraksi dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita duduk di mana matahari bulan pun kita tak ambil kisah dah. Punyalah orang kata malam. Tak sedap dalam tak malam. Tu yang kata yang kedua. Tanda yang kedua matahari naik. Jadi yang lain-lain tu kita bincang, boleh buka persoalan insya-Allah. Jadi itulah 10 tanda yang kita kata besar, yang kata api keluar pada Yaman, halau manusia kepada mahsyar. Itu dah akhir sekali lah tu. Makna kata tanda yang akhir sekali, yang menghadapi suasana kiamat, goncangan terbang macam kita tengok 2012 punya gambar tu. Itu orang yang beriman tak ada lah yang akan melalui, yang lari tanah ke jatuh. Itu kita tak akan hadapi kalau orang beriman lah. Itu orang-orang yang kafir saja yang akan melalui suasana itu. Bukit terbang, langit bergulung, dikatakan langit bergulung. Bumi kita akan runtuh, bukit bukau terbang, bukit tu tanda-tanda besar. Itu waktu saat memang nak acok dah, tak akan dirasai oleh orang yang beriman. Yang melalui itu hanyalah orang-orang yang kafir sahaja. Berkaitan dengan apa lagi yang disebut di sini, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ada baru ni teori dia berkata lava. Dalam satu Facebook yang kita tengok di YouTube, dia kata lava. Dia ambil daripada kisah dalam kisah Zulkarnain. Dia kata Zulkarnain tu dia minta nak bakar tembaga dengan besi tu, dia tuang tu. Maknanya dia buat, dia kata dibuat empangan mengalirkan lava tu. Ada. Itu teori yang salah, kita tak terima lah. Sebab hadis Nabi sebut Ya'juj Ma'juj ni manusia, bukan lava. Lava tu yang rupa bumi. Dia kata tu bang. Satu teori tu. Sebab tu manusia tak dihadapi, dia kata. Sebab tu dia kata insan tak boleh menghadapi Zulkarnain ke dalam tu. Sebenarnya Zulkarnain mereka ni tak faham bahasa. Satu kaum, disebut kaum dalam ayat surah Nabi tu. Jadi tak boleh lah. Kaum bukan lava. Kalau lava dia tak sebut kaum. Sebab kaum makna bangsa. Kaum makna bangsa. Kaum bangsa yang tak faham bahasa. Qaumul la yakaduna yafqahuna qawla.